Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sukan TVS, gelanggang kita, jago dunia. Bersama saya Aida Mulyana. Dan saya Odlin Katanis. Seperti biasa kami akan bawakan perkembangan sukan semasa. Episod kali ini, aktiviti sukan yang cukup santai, banyak dilakukan oleh orang ramai, bahkan boleh dilakukan setiap hari. Sukan yang mengambil kira penjagaan kesihatan. Apa tu Aida? Mungkin boleh kongsikan sedikit dengan penonton kita. Kali ini saya dan Odin akan menyertai Niau Autism Run, sempena World Autism Awareness Month yang disambut pada setiap bulan April setiap tahun, dan acara larian ini yang diadakan di Kuching dianjurkan oleh Kuching Autistic Association. Dan Odlin, penganjuran kali ke-7 pada tahun ini telah menerima pendaftaran sehingga 3,300 peserta. Dan apa yang menarik, acara ini terus mendapat sambutan ramai daripada pelbagai lapisan masyarakat. Dan daripada jumlah yang saya sebutkan tadi Odlin, daripada 3,300 itu, seramai 271 daripadanya adalah kanak-kanak, remaja dan juga orang dewasa dari kumpulan autistik. Dan mereka menyertai acara ini bersama-sama dengan ahli keluarga masing-masing, termasuk daripada golongan OKU, dari PIP dan juga PEKA, Odlin. Betul tu Aida, dan kita juga difahamkan acara ini telah menerima peserta dari luar Malaysia dengan 9 ahli dari Filipina, Switzerland, Indonesia, Singapura dan Pakistan. Dan menariknya, ini kali pertama Kuching Autistic Association menambah acara baru, iaitu acara larian 10 km yang telah pun mendapat sambutan daripada 327 peserta yang merupakan elit dan kerap menyertai acara larian di Kuching, Aida. Betul tu Odin, dan apa yang pasti acara ini dianjurkan adalah bagi meningkatkan kesedaran terhadap komuniti autistik khususnya di Kuching. Episod kali ini sedikit berbeza daripada episod-episod yang lepas, Aida, yang mana pada minggu ini tiada tips yang akan dikongsikan, tetapi kita akan bawakan kupasan semasa isu sukan yang sedang hangat diperkatakan di portal-portal berita tempatan. Betul Odlin, yang mana negara digemparkan dengan insiden yang melibatkan dua pemain bola sepak tanah air, iaitu insiden pertama berlaku ke atas pemain Terengganu FC Akhyar Rashid pada 2 Mei 2024. Beliau telah disambut oleh dua lelaki bersenjata dalam kejadian di hadapan sebuah kondominium di Kuala Terengganu. Sebelum kejadian, pemilik nama penuh Muhammad Akhyar Abdul Rashid selesai mengikuti latihan bola sepak di Stadium Gong Badak, Kuala Nerus dan pulang ke kediaman di Icon Residence. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Asisten Komisioner Azli Muhammad Noor berkata, pemain berusia 25 tahun itu kehilangan beg tangan berharga kira-kira RM4,000, dompet bernilai RM800, kad pengenalan dan lesen memandu dengan jumlah kerugian lebih RM4,800, Odin. Betul, dalam pada itu pemain sayap Selangor FC Faisal Halim telah diserang oleh individu tidak dikenali sehingga badannya mengalami luka teruk selepas disimbah asid. Kejadian itu berlaku pada 5 Mei 2024, iaitu 3 hari selepas insiden menimpa Akhyar Rashid. Berita itu tular dan mendapat perhatian warganet selepas gambar Faisal Halim atau dikenali dengan nama Miki tersebar di media sosial pada hari kejadian. Difahamkan Miki diserang selepas bermain go-kart di sebuah pusat beli belah terkemuka di Ibu Negara. Saya juga ada membaca hantaran pemangku Sultan Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim atau TMJ di laman Facebook rasmi Johor Southern Tigers, yang mana baginda mengecam kejadian yang menimpa kedua-dua pemain bola sepak negara itu. Kejadian itu secara tidak langsung mendatangkan bahaya kepada pemain dan baginda berharap Polis Diraja Malaysia menyiasat segera insiden tersebut. Ya Odlin, dan difahamkan juga TMJ telah bertemu Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin PC bagi membincangkan beberapa perkara, khususnya isu keselamatan dan juga isu semasa. Meskipun tidak dinyatakan secara tepat dan terperinci mengenai apa yang dibincangkan pada pertemuan itu, berkemungkinan pertemuan terbabit turut membincangkan mengenai isu keselamatan pemain bola sepak tempatan. Apa-apa pun Odlin, kita doakan agar semuanya berjalan lancar. Betul. Dan dipermudahkan. Baik, dalam perkembangan lain, keputusan Selangor FC menarik diri daripada Piala Sumbangsih 2024 adalah satu keputusan yang wajar. Bagaimanapun, pensyarah kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi Universiti Teknologi Mara UiTM, Shah Alam, Muhammad Sadiq Mustafa berpendapat jawatan kuasa pertandingan Liga Bola Sepak Malaysia, MFL, perlu meneliti aspek-aspek lain sebelum memberikan kemenangan percuma kepada Johor Darul Ta'zim JDT.
Beliau pada masa sama yakin Selangor FC mempunyai alasan tersendiri membuat keputusan menarik diri termasuk mengambil kira aspek keselamatan para pemain. Tegasnya insiden yang berlaku ke atas 3 pemain bola sepak negara baru-baru ini memerlukan perhatian serius kerana ia bukanlah insiden keganasan dalam sukan tetapi merupakan satu jenayah. Tetapi untuk memberikan mata kepada percuma itu walaupun ada prosa dalam aspek pertandingan memang dibenarkan, tetapi saya rasa MFF perlu melihat daripada aspek lain sebelum mereka membuat keputusan memberikan kemenangan percuma kepada JDT lah. Dan saya rasa kat situ budi bercara dan aspek-aspek lain perlu dinilai dengan baiklah oleh jadual pertandingan MFF. Saya tak nak side pada mana-mana dan jadual bahasa tidak boleh beremosi. Jadual bahasa mesti bersifat holistik dan realistik pada apa yang berlaku ini adalah satu benchmark terbaru yang perlu kita lihat dari aspek bukan perlawanan, bukan keganasan dalam sukan, tapi ini adalah jenayah dan ia berlaku bukan semasa pertandingan. Beliau pada masa sama yakin Selangor FC mempunyai alasan tersendiri membuat keputusan menarik diri termasuk mengambil kira aspek keselamatan para pemain. Walaupun jaminan diberikan oleh pasukan keselamatan, saya kata lihat sini Selangor ada alasan sendiri bergantung kepada tata pertandingan MFL untuk menilai semula. Ini tentang keputusan yang dibuat oleh Selangor. Itu kalau menangguhkan perlawanan itu, saya rasa itu saya serahkan kepada jadual kuasa. Saya tak nak komen kerana itu adalah di bawah jadual kuasa pertandingan. Dan mereka ada klasifikasi diri dan mereka boleh melihat dari segi aspek sudut keselamatan dan kemanusiaan bagi pihak Selangor dan saya rasa itu saya serah kepada mereka. Tegasnya, insiden yang berlaku ke atas 3 pemain bola sepak negara baru-baru ini memerlukan perhatian serius kerana ia bukanlah insiden keganasan dalam sukan tetapi merupakan satu jenayah. Kembali lagi kita dalam segmen Beloya Sukan. Masih lagi bersama dengan saya dan rakan tugas Aida Mulyono dan pada kali ini kita ditemani oleh pengerusi Miao Autism Run 2024 Encik Timothy Dery ataupun lebih mesra digelar sebagai Encik Timothy. Terima kasih kerana telah meluangkan masa bersama dengan kami di Sukan TVS pada kali ini. Baik, Encik Tim, selaku pengerusi acara, bagaimana tercetusnya idea untuk menganjurkan acara ini? Okey, idea untuk acara ini mudah sebabnya dah memang hampir tiap tahun ada Autism Run, cuma tahun tu edisi yang ke-7. Jadi idea memang dimulakan beberapa tahun lepas dari 2016. So tiada idea baru kecuali tema run je lah. Ia ajak bezanya tahun tu. So it's just continuation dari tahun-tahun yang lepas. Okey, baik Encik Tim. Kami difahamkan peserta adalah mereka dalam kalangan orang kelainan upaya. Dan berdasarkan sasaran peserta KAA ini, apakah antara pendekatan keselamatan dan persediaan yang telah diambil oleh pihak KAA? Okey, dari pihak KAA, macam run-run lain, kita akan bekerjasama dengan pihak-pihak City Joggers Club ataupun yang Runners Club yang memang biasa menganjurkan run begini. Seperti kita tengok aspek-aspek keselamatan untuk run yang seperti biasa. Tapi khas untuk golongan kanak-kanak yang kurang upaya ataupun autistik, penganjuran ini dia akan diiringi oleh keluarga dia semasa dia run dan yang terlibat dia akan ada bib seperti yang di-announce oleh MC tadi, warna khas yang warna dia lain biru. Jadi sesiapa akan nampak dia orang adalah golongan yang lain. And kebanyakan dia orang akan ikut yang fun run 3 km lah, yang pace dia tidak agresif sangat. Menarik ya Aida. Bagaimana pihak KAA melihat penganjuran acara dan penglibatan peserta yang disasarkan mampu memberi impak kepada sukan bukan saja di peringkat Sarawak tetapi mungkin juga di Malaysia dan juga di peringkat dunia. Mungkin Encik Tim boleh kongsikan secara lebih detail. Okey, penganjuran yang sukan ini tujuan utama KAA seperti yang kami beritahu adalah awareness kepada pihak-pihak masyarakat lah. Kami tidak seperti membangunkan sukan secara menerus, tapi apa awareness yang kami mau beri ialah golongan autistik ataupun yang kurang upaya lain ada juga kemampuan dia seperti dari aspek sukan, cuma menunggu dari pihak-pihak ataupun organisasi lain untuk sedar bakat yang terpendam dan meneruskan usaha untuk membuat bakat dia orang lebih menyelah. Sebegitulah. Okey, Encik Tim, macam yang Encik Tim katakan tadi, penganjuran Autism Run ini sudah dianjurkan sejak 2016 dan memasuki tahun ini adalah edisi yang ke-7.
Jadi untuk penganjuran edisi yang ke-7 tahun 2024 ni, apakah keistimewaan ataupun kelainannya daripada penganjuran yang sebelum-sebelum ini? Mungkin kelainan dia, kita cuba memberi pertambahan kepada aspek-aspek apa yang dianjurkan. Seperti tahun lepas kita bermula meletak tema-tema mengikut zodiak. Tahun ini kita mungkin bermula dari tahun ini menggunakan tema masuk kucing. Tapi yang paling penting kami cuba untuk membuat competitive run seperti yang kita tengok di sebelah kanan kita, pelari 10 km. Kita tidak pernah buat event untuk 10 km dan ini adalah competitive run. Jadi dia memang untuk yang bertanding begitu. Kenapa sebenarnya pada penganjuran yang kali ini ditambah dengan 10 km run? Kenapa sebenarnya? Apa yang membuatkan Encik penganjuran? Salah satu idea dia kita mencuba sebab kita pun tidak akan berapa pasti bagaimana sambutan, adakah dia akan memberi impact yang negatif, tapi yang kita dapat lihat positif. Dari segi sambutan dia sangat bagus, lebih dari 300 yang terlibat ataupun memberi nama dia untuk mengikut penganjuran 10 km dari warga semua masyarakat, lelaki dan perempuan. Kita juga cuba mencari penglibatan dari luar negara. Boleh dikatakan positif untuk permulaan 9 orang dari luar negara menyahut untuk mengikut penglibatan autistik di Kuching. Jadi ini adalah tahun pertama penglibatan daripada orang dari luar negara. Secara rekod kami tidak ada rekod tahun-tahun lepas. Kemungkinan ada, tapi yang bila kita ingin membuat ini sebagai taraf internasional, sekurang-kurang ada yang menyahut request kita mencari lebih dari 5 dan 9 orang yang menyahut. Adakah mereka ini mendedahkan siapa antara mereka yang daripada luar negara ni yang menyertai run pada kali ini? Mungkin mereka student kah ataupun pengajar ataupun kita tidak ada maklumat seterusnya untuk itu, tapi yang kita tahu dia ada dari Switzerland, suami isteri, jadi dia bukan student, berumur juga. Jadi ada yang mungkin bekerja di Sarawak, di Kuching yang ingin mengikut aktiviti-aktiviti begini. Baik, apa yang menarik perhatian saya sebenarnya nama acara ini yang diberikan gelaran Meow Autism Run. Mungkin boleh kongsikan kenapa acara ini diberi gelaran seperti ini? Okey, itu salah satu idea kami untuk membuat kelainan tema-tema larian. Tahun lepas kita cuba mengikuti tema zodiak. Tahun ini kita ikut tema bandar Kuching kita, bandaraya sebenarnya. Minta maaf, bandaraya Kuching. Jadi itulah menjadi pencetus idea kita. Baik Encik Tip, selepas ini apa lagi antara perancangan pihak pengurusan acara untuk mendedahkan golongan-golongan ini kepada sukan? Kalau dari segi golongan autistik, kami tiada rancangan spesifik ataupun terperinci khas sebab tujuan kami seperti diberitahu tadi untuk memberi awareness kepada semua pihak masyarakat. Kami berharap apa-apa bakat yang ada, semua orang dari semua golongan lapisan organisasi lain dapat melihat bakat terbentang dalam semua golongan OKU ataupun yang autistik. Dan sekiranya dalam term yang kita cakap pass the baton kepada organisasi lain untuk turut membangunkan sebab tidak ada satu organisasi dapat membuat semua. Baik, terima kasih Encik Tim untuk perkongsian yang ringkas dan padat itu tadi. Baik Odlin, saya kira itu sahajalah yang sempat kita bawakan untuk episod kali ini dalam segmen Gloria Sukan. Nantikan segmen Gloria Sukan dalam episod seterusnya pada masa akan datang. Dan saya Aida Mulyano. Saya Odlin Katani. Gelanggang kita, jago dunia.